Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفع انتفاء وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السير والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعادل على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan dan minggu yang terakhir ini kita alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT dapat terus diberikan peluang untuk kita terus belajar menuntut ilmu berkenaan dengan Al-Quran bersempena juga, terutamanya dalam bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Jadi kita teruskan pengajian ulum Al-Quran kita dan pada kuliah yang lepas kita telah selesai membahaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan atas kata-kata para sahabat. Maka kali ini kita akan berpindah kepada tajuk yang baru, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. Al-Quran kebanyakan, majoriti ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan sekali saja. Bila diturunkan sekali, maka Rasulullah SAW beritahu kepada para sahabat, letakkan ayat ini selepas ayat itu, sebelum ayat ini. Dan dalam surah yang ini. Diterangkan oleh Rasulullah SAW kedudukan ayat tersebut dalam Al-Quran. Jadi para sahabat terus mengetahuinya dan menghafalnya ataupun mencatatnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekali, ayat itu diturunkan sekali, sudah. Tak diturunkan lagi. Tapi ada juga beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. Lebih daripada sekali. Dan ini kita akan bahaskan. Tapi ia bukanlah majoriti Al-Quran. Seperti mana kita dah bahaskan sebelum ini, bab-bab sebelum ini, ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah dalam pelayaran, pada waktu malam, dan juga ayat Quran diturunkan atas kata-kata para sahabat. Ini adalah segelintir. Bukannya majoriti ayat Al-Quran sedemikian. Jadi begitu juga ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali, ia bukanlah majoriti ayat dan surah dalam Al-Quran. Hanya segelintir saja. Jadi sebahagian daripadanya apa? Sebahagian daripadanya telah dikumpulkan oleh para ulama dan kita akan bahaskan pada kuliah kali ini. Bermula daripada kuliah kali ini. Jadi kita lihat di sini. Surah dan ayat yang diturunkan berkali-kali. Muka surat 137, Kitab Ulum Al-Quran yang dikarang oleh saya sendiri. Alhamdulillah. Makanya sebagian ulama di sini mengatakan bahawasanya sebagian ulama berpendapat bahawa ada ayat dan surah dalam Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. Jadi surah dan ayat Al-Quran yang diturunkan lebih daripada sekali. Mungkin dua, mungkin lebih. Antaranya, kita tak boleh nak senaraikan semuanya tersebut kerana apa? Kerana ini bukanlah kitab tafsir Al-Quran. Antaranya sebagai contoh, surah dan ayat diturunkan lebih daripada sekali. Pertama adalah akhir surah An-Nahl, ayat 125 sehinggalah ayat yang ke-128. Ayat 125 sehingga ayat yang ke-128. Jadi ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud sedemikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Hikmah maksudnya hikmah, mau'izatil hasanah nasihat pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berbahaslah dengan mereka, iaitu yang kau suruhkan itu, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat perjalanannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Wa in 'aqabtum, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu. Wala in sabartum, tapi jika kamu bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin, dan sesungguhnya orang yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah maknanya berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang dilakukan oleh mereka tersebut. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi ayat yang ini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, merupakan ayat yang sangat baik kandungannya. Kalau kita lihat di sini kandungannya, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana kita hendak menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hendak menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hendak melakukan dakwah. Jadi dakwah ini adalah satu usaha untuk memujuk, bukan memaksa. Memujuk orang untuk melakukan kebaikan. Kalau paksa orang untuk lakukan kebaikan, makanya ia tidak guna. Kenapa tidak ada gunanya? Kerana orang tu akan lakukan secara terpaksa, bukan kerana atas kerelaan hatinya. Jadi kalau dia lakukan sesuatu dengan terpaksa, dia tidak dapat lihat kelebihan amalan tersebut, maka ini akan menyebabkan, pertama sekali, amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dilakukan kerana terpaksa. Dan kedua, dia tidak akan istiqamah dalam ibadat tersebut. Dia tak tahu, dia tak nampak benefitnya apa, kelebihannya apa. Jadi lakukan kerana terpaksa, maka kalau tidak dipaksa, dia tidak lakukan perbuatan tersebut. Jadi sia-sia saja.
untuk kita paksa seseorang lakukan satu perbuatan baik, melainkan kalau perbuatan itu adalah satu pertama wajib dilakukan, maka kita wajib untuk menahan, mencegah dia daripada kemungkaran dan wajib kita memerintahkan dia untuk lakukan perbuatan yang wajib tersebut. Yang pertama, syarat pertama. Syarat kedua, orang yang kita wajibkan tersebut adalah orang yang di bawah tanggungan kita. Yang mana kita ni bertanggungjawab atas dirinya, amalannya. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat tentang amalannya. Kalau dia buat jahat, kita juga tanggung dosa. Seperti anak kita, bagi suami, isteri-isteri mereka. Makanya di sini menjadi kewajipan ke atas orang tersebut mewajibkan perbuatan yang wajib itu. Walaupun orang yang disuruh tersebut lakukan dengan terpaksa. Kenapa? Sebab kalau kita pujuk dia dan dia tak buat juga, kita akan tanggung dosa. Jadi ini dua syarat perlu dipenuhi sebelum kita wajibkan. Adapun selain daripada itu, orang yang bukan di bawah tanggungan kita tak boleh nak paksa mereka. Kita perlu pujuk mereka. Jadi dakwah ini adalah memujuk. Okey, pertama, pujuk. Kedua, dakwah ini adalah membuka minda. Bukan setakat pujuk, tapi kita buka mindanya. Kenapa perlu lakukan ibadat tersebut? Kenapa tidak lakukan ibadat yang lain? Kenapa dia wajib lakukan atau sunat lakukan atau baik untuk dilakukan? Kita buka minda dia. Agar apa? Agar dia itu rasa suka untuk lakukan dan dia tahu sebab kenapa dia lakukan. Jadi kerana dakwah itu adalah dua. Satu adalah pujuk. Satu adalah membuka minda. Maka kerana itu kita lihat ayat ini dalam surah An-Nahl. Allah SWT berikan dia punya guideline dia. Panduan dan cara untuk berdakwah. Maka Allah SWT berfirman di sini, Udu'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah, lakukanlah dakwah kepada agama Islam ini, kepada apa yang telah Allah SWT perintahkan, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini apa? Hikmah ini ialah dengan membuka minda. Membuka minda. Itu katanya hikmah. Seseorang yang ada hikmah, maknanya dia tahu sebab kenapa dia lakukan sesuatu. Seseorang yang ada hikmah, dia tahu kenapa ini adalah halal, ini adalah haram. Kenapa ini tidak perlu dilakukan, kenapa ini tidak perlu dilakukan. Jadi itu hikmah. Jadi kita perlu seru jalan Allah berdakwah dengan kita ni membuka minda. Hikmah. Wisdom. Dan kedua, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat dan pengajaran yang baik. Ini adalah apa? Pujuk. Bagaimana kita nak pujuk seseorang itu untuk lakukan kebaikan? Kita tak boleh paksa. Oh, mesti buat ini, tak ada kamu berdosa masuk neraka. Jangan tanya soalan kalau tidak kamu masuk neraka. Kalau kau tak buat ini, oh dahsyat kau jadi orang jahat dan sebagainya. Itu bukan cara nasihat yang baik. Nasihat yang baik ialah apa? Memujuk dia. Kenapa awak tak lakukan? Kan ini baik. Kenapa tak itu? Kenapa tak ini? Kan ini bagus. Jadi kita selain kita buka minda dia, kita pujuk dia. Untuk lakukan dengan cara nasihat yang baik, bukan memaksa. Jadi ini satu tips atau formula dalam dakwah yang sangat penting. Kerana itu kita lihat kemungkinan besar, itulah antara sebabnya. Allah SWT lebih mengetahui sebab yang lebih utama. Mungkin itu adalah sebabnya Allah SWT turunkan ayat ini, ayat 125 hingga 128, surah An-Nahl ini lebih daripada sekali. Kerana nak tekankan kepentingan message yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan bukan setakat itu saja, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Apabila orang tak boleh terima dakwah kita, nasihat kita, dan dia membentak, dan sudah pasti dia membentak. Seseorang yang mula dia ajak kepada kebaikan, dia tak mau terima. Kalau dia terima, mudah urusan dakwah kita. Tapi dia tak mau terima. Dia tanya, kenapa gini? Kenapa tak boleh gitu? Kenapa awak mesti gini? Kenapa gini? Jadi ini semua adalah cabaran untuk orang yang lakukan dakwah. Makanya dalam masa mereka tersebut itu berbahas kepada kita, memberikan hujah-hujah kepada kita, kenapa kita perlu
ajak mereka kepada kebaikan, kenapa mereka perlu lakukan satu perbuatan itu bukanlah perbuatan yang lain, maka ketika ini Allah SWT nasihatkan kita, suruh kita supaya cool down. Cool. Jangan kita ini melata ikut kepada kemarahan. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita apa? Bahas dengan baik. Dan bahas dengan baik ini maksudnya apa? Kita tak boleh angkat suara tinggi. Kita tidak boleh ikut emosi. Kita kena tenangkan perasaan kita walaupun dimarah, walaupun dibentak, walaupun dicaci maki. Walaupun dituduh bukan-bukan, tuduh dengan benda-benda yang tak betul, kita tak boleh nak marah. Kita kena relax, kita kena cool down, ambil nafas, istighfar dahulu ke, selawat pada Rasulullah SAW dahulu ke apa, yang penting kita cool down dahulu. Kemudian kita fikirkan, apakah jawapan yang munasabah yang boleh kita berikan kepada orang tersebut. Jawapan yang dia boleh terima bukanlah jawapan yang mana akan menyemarakkan lagi api kemarahan dalam diri orang tersebut atau akan menyebabkan perbualan dakwah kita dengan dia itu tak berhasil, malah akan menjadi lebih buruk lagi. Bukan kita itu mengajak dia nanti kepada kebaikan, kita akan menghalau dia daripada kebaikan. Kenapa? Kerana kita tak pandai untuk kita nak kontrol emosi kita. Jadi kita perlu tenang, cool. Wajadilhum billati hi ahsan. Orang marah-marah, maki hamun kita ke apa? Kita relax. Dalam ayat yang lain Allah SWT firman apa? Idfa' billati hi ahsan. Tolak benda yang buruk kepada atau tolak benda yang buruk dengan perkara yang lebih baik lagi. Jadi orang lakukan kejahatan kepada kita, kita jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Kita tunjukkan akhlak kita yang mulia. Kita sabar. Maka kita akan lebih atas daripada dia. Kalau sekiranya kita ikut kemarahan, kerana dia itu marah, kita ikut kemarahan kita, kita akan sama level dengan dia. Jadi apa kelebihan kita nak dakwah dia, sedangkan kita pun teruk juga. Jadi Allah SWT ajar kita. Pertama, dakwah awak kena perlu ada wisdom, hikmah. Buka minda mereka. Wal mau'izatil hasanah yang kedua, nasihat yang baik yang berguna, pujuk mereka dengan kebaikan. Dan kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wajadilhum billati hi ahsan. Bila kita nak berhujah dengan dia, nak balas jawapan dia, kita nak sampaikan kita punya hujah kita sampaikan dengan baik, bukan dengan emosi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Kalau tak berjaya juga, lepas kita dakwah tak berjaya juga, jangan kecewa, jangan putus asa, kita dah berusaha. Kenapa? Kerana Allah SWT beritahu sini kepada kita, ingatkan kita, tenangkan kita, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya. Macam mana banyak pun dakwah dilakukan kepada seseorang itu, kalau Allah SWT takdirkan dia itu sesat dan mati dia sebagai seorang yang sesat, maka sesatlah dia, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat pakcik Rasulullah SAW, Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang jaga Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW umur 8 tahun, daripada kecil lagi sebelum Rasulullah balik. Rasulullah sangat sayang pada Abu Talib. Abu Talib cukup kenal kepribadian dan akhlak dan amanahnya Rasulullah SAW, tak pernah berbohong. Abu Talib dah diberitahu lagi sejak Rasulullah kecil lagi, diberitahu oleh padri Kristian ketika Rasulullah SAW dan Abu Talib bersama-sama berjalan dengan kafilah rombongan perniagaan sampai ke Syam. Diberitahu oleh rahib tersebut bahawasanya anak saudara kamu ini, iaitu Rasulullah SAW, kelak akan menjadi seorang Nabi akhir zaman. Abu Talib dah tahu. Semua dah nampak kebenarannya. Tapi akhirnya, Abu Talib tak terima dakwah Rasulullah SAW. Tak beriman dengan Rasulullah SAW. Walaupun pada akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW approach Abu Talib, minta Abu Talib untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya mengucap kalimah syahadah saja, cukup. Cukup kalimah syahadah, syurga. Walaupun sepanjang hidupnya tak pernah solat, tapi sumbangannya terhadap Islam, sumbangannya terhadap Rasulullah SAW dah banyak. Tetap Abu Talib tak mau. Jadi sesiapa yang Allah SWT dah tetapkan di azali sebagai seorang yang kafir, mati kafir, macam mana usaha dakwah kepadanya juga tidak berjaya.
Tapi kita tak boleh condemn seseorang tersebut itu, oh dia ni dah condemn kafir mati masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Tidak, kita tak boleh condemn sedemikian sebab kita tak tahu ajal hidup seseorang tu bagaimana. Diri sendiri kita sendiri kita tak tahu bagaimana. Maka kerana itu tugas kita untuk terus berdakwah. Cuma kalau tidak berhasil, kalau masih lagi belum berhasil, jangan kamu rasa kecewa. Jangan kamu rasa sedih. Terus usaha dan ingat Allah SWT dah beritahu kita, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang akan dapat hidayah daripadanya. Jadi kita, tugas kita ini, Allah SWT beritahu kita dalam ayat ini, kamu dakwah. Sama ada orang itu dapat hidayat ataupun tidak, itu urusan Allah SWT. Allah yang tentukan sama ada dia tu dapat hidayah atau dia tu tidak dapat hidayah. Jadi tugas kita dakwah, hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Di sini Allah SWT ajar, ni bukan lagi dalam sudut dakwah tapi dari sudut kita hubungan antara manusia. Sebab hubungan manusia ni kita menyakiti orang, orang menyakiti kita. Kita pijak kaki orang, orang pijak kaki kita. Kita mengata orang, orang mengata kita. Ini manusia. Manusia ini banyak kelemahannya, manusia ini banyak dia punya kekurangannya. Maka dalam konteks inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kamu itu Jika kamu itu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Kalau kamu nak balas kejahatan, yang dilakukan oleh orang kepada kamu, maka jangan melebih-lebih. Biar dia itu equal. Jadi maknanya kalau katakan orang tu sepak kita sebelah kanan, kita mesti sepak dia juga sebelah kanan. Kalau kita nak kalau kita ini nak balas sama kejahatan tersebut. Tapi persoalannya di sini ialah hikmahnya, dia sepak kita kanan, Allah kata, okey, kamu boleh sepak dia pipi kanan balik sebagai membalas kejahatan dia tersebut. Diizinkan, bukan maknanya suruh. Jangan cakap, oh Allah dah suruh kau sepak aku sepak kau balik. Tak, Allah bukan suruh. Allah kata diizinkan kepada kamu untuk balas kejahatan yang sama. Tapi sekarang kita tanya diri kita, boleh ke sama? Jadi contoh, orang sepak pipi kanan kita. Orang sepak pipi kanan kita. Kita nak sepak pipi kanan dia. Okey. Tapi dia sepak pipi kanan kita berapa kuat? Dan kita sepak pipi kanan dia berapa kuat? Kita boleh tak sama kekuatan yang dia sepak pipi kita tersebut dengan kekuatan yang sama dengan kita sepak pipi dia, ataupun kita ni terlebih? Kalau kita ni terlebih, kita tanggung dosa. Sebab kita dah menyakiti dia lebih daripada dia menyakiti kita. Jadi, macam mana cara jalannya? Kita nak balas kejahatan dengan kejahatan yang sama, tapi tak boleh nak sama. Dia punya force dia tu tak sama. Kita tak boleh nak agak. Macam mana nak buat sedemikian? Maka, kerana itu, ini adalah satu keizinan saja, tak semestinya kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang Allah SWT tuntut daripada kita, bukanlah maksudnya balas kejahatan dan kejahatan, tapi Allah tuntut kepada kita apa? Ayat ini, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan kalau kau bersabar, maka itu lebih baik lagi. Lebih baik untuk orang yang sabar. Kalau kau sabar, maknanya itu adalah lebih baik daripada engkau balas kejahatan dengan kejahatan. Yang ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar. Orang buat kejahatan kepada kita, tak perlu kita tuntut kejahatan itu dilakukan balik kepada dia. Kita sabar. Harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita balas kejahatan dan kejahatan hanya memenuhi nafsu kita yang marah ini, itu saja. Akhirat kita tak dapat apa-apa. Kita tak dapat pahala. Kita tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab
kita dah balas kejahatan tersebut di dunia. Jadi kalau kita sabar, kalau kita sabar, Allah beri ganjaran kepada orang yang bersabar dengan ganjaran yang sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT berfirman dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu Allah berikan ganjarannya dengan ganjaran yang tanpa hisab, tanpa perhitungan. Oh, boleh banyak sekali. Sampai beribu-ribu kali ganda pahalanya. Subhanallah. Ini nombor satu. Kedua, dekat akhirat, kerana kat dunia ni kita tak tuntut kejahatan daripada dia, dia buat kejahatan daripada kita, kita tak tuntut balik kejahatan dia buat pada dia, kita bersabar, maka ke akhirat kita ada hak untuk tuntut pahala dia. Subhanallah. Kita tuntut pahala dia ke akhirat. Maka kita tambah kaya pahala ke akhirat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha penyayang, Maha pengasih, Maha kaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tawarkan kepada kita nanti, kat dunia kita sabar, tapi kita tak maafkan, kita sabar. Ke akhirat, Allah SWT tawarkan kepada kita. Ni hadis Rasulullah SAW. Allah SWT tawarkan kepada kita yang mana disakiti di dunia ini, hendakkah kita maafkan orang tersebut atau tidak? Kalau kita maafkan, kan? Kalau kita tak nak maafkan, kita dapat pahala dia. Tapi kalau kita maafkan, kita dapat lebih daripada pahala dia. Allah akan bina untuk kita istana dalam syurga. Subhanallah. Istana dalam syurga. Siapa yang tak nak istana dalam syurga? Jadi, subhanallah, kita bersabar atas perbuatan jahat orang kepada kita di dunia ini. Memang pahit, memang sukar. Tapi ingatlah, ganjaran yang sangat-sangat besar Allah SWT berikan. Pertama, pahala yang sangat besar di dunia ini. Kedua, sama ada kita tuntut pahala orang tersebut di akhirat ataupun kita tuntut istana di syurga nanti. Subhanallah. Jadi, kalau kita fikir betul-betul, tak ada manfaat sangat untuk kita ni nak balas kejahatan di dunia ini dengan kejahatan di dunia juga. Kita serahkan urusan pada Allah, kita harapkan hanyalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu kita akan lebih beruntung lagi. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 126 ini, dan Allah turunkan lebih daripada sekali kerana kepentingan mesej dalam ayat ini sebagai panduan untuk kita, kerana hubungan kita dengan manusia ini sentiasa kacau bilau. Kita zalim dia zalim kita. Kita kata dia kata kita. Kita tekan dia tekan kita. Kita ambil hak dia ambil hak kita. Jadi Allah SWT ajar kepada semua sekali. Kalau kamu nak balas kejahatan boleh, tapi dengan syarat mesti sama. Macam mana kamu nak sama? Macam mana kamu nak samakan perbuatan jahat tersebut? Tak boleh sama. Jadi makanya sabarlah. Bila sabar, itu adalah lebih baik untuk kamu. Wala in sabartum lahu wa khairul sabirin. Wasbir. Barulah ayat 127 ni Allah perintahkan. Lepas Allah ajak. Ini kita lihat ayat 126 ini adalah contoh bagaimana Allah ajar kita bagaimana nak berdakwah. Kalau ayat 125 Allah SWT kata dakwah dengan kita buka minda, pujuk. Buka minda dan pujuk. Hikmah, mau'izatul hasanah. Pada ayat 126 Allah tunjukkan contohnya. Contoh bagaimana nak dakwah tersebut. Apa dia? Ini dia. Bagaimana Allah nak pujuk kita supaya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Allah buka minda kita. Allah buka minda kita untuk kita ini fikirkan. Kalau kamu nak balas kejahatan-kejahatan yang sama, that is almost impossible. Itu. Hikmah. Allah buka minda kita. Think. You cannot do it. So, alternatively apa? Allah SWT pujuk kita. Sabar. Sabar. Wajadilhum billati ihsan, dan berjidal berbahasa dengan mereka dengan cara yang baik. Allah SWT, maka Allah SWT bahas dengan kita dengan cara baik. Apa dia? Pujuk dengan cara baik. Kamu sabar. Kamu dapat pahala. Subhanallah. Jadi ayat 126 ini adalah contoh bagaimana nak implementasi prinsip dakwah yang ada pada ayat sebelumnya, ayat 125. Kerana itu Allah turunkan lebih pada sekali, kita lihat. Subhanallah. Kemudian ayat 127. Wasbir, bersabarlah. Lepas Allah SWT pujuk kita, maka di sini datang authority. Okey. Bersabarlah. Jangan kamu tak sabar nak tuntut kejahatan dan kejahatan. Sabarlah.
wasbir. Tapi ingat, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu sabar pun, kesabaran kamu tu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar. Kerana apa? Kerana kesabaran kamu ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan kita kesabaran. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ini doa Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang banyak bersyukur dan jadikanlah aku ini orang yang banyak bersabar. Kerana kesabaran hanya boleh datang daripada Allah SWT. Nak kontrol nafsu ini hanya bantuan daripada Allah SWT. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Dan jangan kamu itu berduka cita atas kedegilan mereka tak mahu terima dakwah kamu. Jadi balik kepada konsep tadi dakwah. Orang tak nak terima dakwah kita, jangan duka cita, jangan sedih. Kita terus berdakwah dengan kita fikirkan cara yang lebih baik untuk ajak dia kepada kebaikan. Don't repeat the same thing. Because awak dah try, dia tak nak terima, awak gunakan taktik yang sama, of course lah, tak berjaya. Jadi tukar taktik yang lebih baik lagi. So always think of new tactic. Kerana tidak ada satu taktik yang sesuai untuk semua. Jadi janganlah engkau bersedih. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan yang kamu rasa sempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Ini ayat diturunkan kepada Rasulullah SAW kerana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka itu bukan setakat mereka tolak ajaran Rasulullah SAW, bahkan mereka itu berkomplot untuk nak jatuhkan Rasulullah SAW, untuk aniaya Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pujuk Rasulullah SAW, jangan sedih, jangan duka cita, jangan rasa kamu sempit dada, berlapang dada. Kerana urusan hidayah, urusan Allah SWT. Jadi begitu juga kita. Kalau kita menyuruh pada orang lakukan kebaikan, kita ajak orang tak nak buat, kita ajak orang tak nak buat, kita ajak orang tak nak buat. Jangan sedih, jangan duka cita. Kita try taktik yang lain. Mungkin aku ni cara ni tak betul. Kita jangan salahkan orang tu. Orang ni, kenapa hati dia gelap sangat? Aku ajak dakwah dia tak nak terima. Susah sangat agaknya, kotor sangat hati dia. Jangan salahkan orang tu. Kita lihat bagaimana diri kita, macam mana kita punya taktik dakwah kita. Kenapa tak berhasil? Ini kekurangan pada diri aku ini. Aku belum cuba cara, belum kena cara yang betul untuk ajak dia kepada kebaikan sehingga dia boleh terima. Jadi kita improve diri kita. Jadi kebaikan balik kepada diri kita juga. Kita akan jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih pandai lagi, orang yang lebih berpengalaman dalam berdakwah. Bila kita tak berjaya, kegagalan itu adalah untuk membina kejayaan yang akan datang. Sekarang tak berjaya. Tetapi kegagalan tersebut, bila kita atasi, maka ia adalah tangga untuk sampai kepada kejayaan yang kita nanti-nantikan tersebut. Tak ada orang boleh terus loncat tangga ke tingkat tinggi. Tak ada. Awak kena naik satu anak tangga, baru sampai kepada atas. Jadi begitu juga dalam kita ini, nak capai kepada sesuatu, kita perlu gagal, cuba lagi, gagal, cuba lagi, gagal, cuba lagi. Sampailah sikit demi sedikit, kita akan sampai kepada tingkatan kejayaan tersebut. Jadi, pentingnya kandungan ini, Allah ulang lagi, penurunannya lebih daripada sekali. Inna Allah ma'al ladzina taqaw. Maka Allah SWT memberikan hiburan kepada hati orang-orang mukmin yang berdakwah ini. Ketahuilah, Allah SWT mengetahui usaha kamu. Allah SWT mengetahui kamu ni orang bertakwa. Dan Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa, kata Allah SWT. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Amalan sendiri dan amalan dakwah. Kita usaha, kita dakwah tak berjaya. Kita usaha lagi, kita dakwah tak berjaya lagi. Kita review taktik kita, kita tingkatkan diri kita. Ketahuilah, Allah SWT akan bantu kita. Allah SWT akan bersama-sama dengan kita. Kerana ini janji Allah dalam akhir surah An-Nahl ini. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang terus memperbaiki amalannya. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita, dan kita dapat lihat kepentingan 3 ayat ini atau 4 ayat terakhir dalam surah An-Nahl ini yang Allah turunkan lebih daripada sekali, hikmahnya
kita lihat mengapa Allah SWT turun lebih daripada sekali, dan Allah SWT lebih mengetahui hikmah atau sebab mengapa Allah turunkan lebih daripada sekali. Tapi pelajarannya itu yang penting untuk kita ambil. Semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga akhir-akhir Ramadan ini akan membawa lebih banyak ganjaran pahala kepada kita melalui ibadat-ibadat kita yang kita lakukan, yang kita mohon pada Allah SWT, semoga Allah SWT terima, dan semoga Allah SWT terus memberikan kita kekuatan jasmani dan juga rohani untuk kita terus giat beribadat pada hari-hari terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya beredar, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang melihat video ini, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Hari Raya pada kali ini membawa kegemilangan yang lebih besar kepada kita atas kesabaran yang kita tunjukkan dalam kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.